Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga tidak menjadi kelas terakhir kita. Kelas 2 hari ni kita masuk. Jadi insya-Allah lah kelas 2 ni saya rasa untuk kamu tak ada masalah sangatlah berbanding kelas 1. Kelas 1 yang susah kan. Kelas 2 ni agak mudah lah. Contoh macam topik ni, topik yang saya target kamu ini apa? Indeks harga kan. Indeks harga ni memang kalau sapuan ni makanan dia lah. Makanan dia. Puan? Dah makan belum? Okey. Nombor 13. Isyak, saya risau Isyak lah. Isyak tak boleh jawab tak? Jadual indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan mentah A, B, C, D yang digunakan untuk membuat sejenis biskut di sebuah kilang. Jangan tanya biskut apa, dia tak ada kaitan ini kan. Okey. Dia bagi indeks harga kat situ, saya ringkaskan A, B, C, D. Kemudian yang ini dia bagi I, indeks harga untuk 2011 stroke 08. Yang ini dia bagi I 20 dari 2011 ke 2015. Yo, ini maksudnya 2015 stroke 2011. Okey. Dia bagi kat sini adalah 140, 120, 160, 150. Okey, kita tengok ini . Bila dia kata perubahan indeks harga dari 2011 kita boleh tukarkan dia jadi macam ni. Jadikan indeks harga. Cuma kat situ menokok sebanyak 15, kita tulis kat situ sebanyak 115. 100 tambah 15, kan? Kemudian bawah dia menokok 5, 105 tidak berubah 100. Tidak berubah. Menyusut 10 maksudnya tinggal 90. Itu cara kita ubah daripada ayat yang dia bagi dalam bentuk perkataan tu, untuk kata menokok. Ini menokok, tahu menokok dah apa? Tahu ah? Problem ni kadang-kadang ada orang tahu cikgu menokok tu apa? Menokok dia lebih kurang macam merokok. Okey. Bila dia translate dia increase dengan decrease kan. Okey. Kemudian dia ada bagi satu kat bawah dia ada bagi satu, kita panggil dia bar chart. Bar chart tu kita tak payahlah tulis ngarut saya tak salin, saya nilai dia. A dia 30, B dia kat situ 10, C kat situ adalah 20 dan D dia adalah 25. Sebab biasanya bar chart akan mewakili apa? Pemberat. Kan? Pemberat. Kita hanya nak tahu nilai je. Kertas 2 memang macam ni, dia salin semula. Kamu kena rajin salin semula. Jadi soalan pertama, kamu tengok, soalan ni 10 markah, sangat best. Sebab apa? Antara soalan-soalan yang mudah untuk dijawab kan. Okay. A, indeks harga, harga bahan mentah A pada tahun 2011 ialah RM70. RM70 pada 2011. Soalan minta harga 2008. 2008 RM berapa? Jadi kita tengok kat mana. Bahan apa? Bahan A saja. Fokus ke bahan A 11, 8 yang ini. Jadi indeks harga dia adalah 140. Formula kita pakai I sama dengan price 2011 per dengan price 2008 darab dengan 100. Formula ni saja kita gunakan. Lalu kita boleh buat A, kita akan dapat 140 sama dengan 20 kan? 20 per dengan 70. Betul. Diskaun banyak sangat pula 70 70 bawah price 2008 darab dengan 100. Tukar tempat, price 2008 sama dengan 70 per dengan 140 darab dengan 100. Kita akan dapat jawapan kita kat sini adalah RM50. Markah 2 je. Cukuplah. Admit 2 pun alhamdulillah. Satu dalam mat. Satu dalam 2 markah tu 1%. 1%? Oh, okey. Pandai ya, pandai. Ya, pandai kira. B cari indeks harga bagi kesemua 4 bahan itu pada 2015 berasaskan 2008. Ni saya padam Okey.
Mana saya nak padam? Padam. Ni dah? Dah. Syah. Gempak Syah. Syah. Okey. Sekarang dia nak harga 2015. Indeks. Dia nak indeks harga 2015/2008. Kita tak ada benda ni. Yang kita ada 2011, 2008, 2015, 2011. Jadi kita kena guna buat satu formula berasaskan 3 tahun. Kita buat satu formula baru. Formula baru kita kena buat susun tahunan dia dulu 2008, 2011 dengan 2015. Okey, soalan nak apa? 15 dengan 8. Maksudnya ujung dengan ujung kita lalu bawah. Yang ini lalu atas. Dia jadi serupa mata orang, mulut senyum. Okey, jadi formula dia apa? Yang bawah ni adalah sama dengan, jadi maksudnya indeks harga untuk 2015/2008 adalah sama dengan yang atas ni darab kemudian satu ataupun saya letak sini senanglah A, sini B, sini C. Jadi lagi mudah sikitlah Jadi macam ni formula senang sikit. Kalau tak susah nak ingat. Kita ambil kat sini C adalah sama dengan AB per 100. AB per 100. Itu formula dia. Okey. Jadi kat sini dia nak 4-4 kita buat satu. A untuk B, untuk C, untuk D. Siapa A kita? 2011-2008. Jadi ini A. Ini mewakili A. Yang mana B? 2015-2011. Yang ini B. Nampak? Yang kita nak cari adalah C. Jadi kita buat kat sini terus. Jadi kita terus ambil 140 darab dengan 115 per 100 dapat jawapan. Kemudian tengok sini. 120 darab dengan 105 per 100 sama dengan kemudian 160 tak berubah, tak payah buat apa-apa, memang jawapan dia terus tu. D pula 90 darab 90 pula. 150 darab dengan 90 per 100 dapat jawapan dia. Yang pertama berapa ni? Ha? 161. Yang ini? 126. Yang bawah? 135. Jawapan highlight kan. Jangan tinggal yang tak berubah. Okey. Markah dia bagi apa? 3. Alhamdulillah lah dapat lebih sikit. Jumlah markah kita dah dapat 5. Belum lulus. Kan? Belum lulus lagi. Okey. Seterusnya. Boleh faham ke? Siapa ada kau? Amirah, Akilah. Okay. C pula kat situ, hitung indeks gubahan bagi kos menghasilkan biskut pada 2015 berasaskan 2008. Jadi dia akan pakai yang ini. I ni dia akan pakai, nampak? Jadi ni I dia. Jadi nak cari indeks gubahan untuk C. Indeks gubahan kita kena ada I. Dan kita kena ada W pemberat. I kita ambil yang atas ni saja. 161, 126, 160, 135. Okey, kamu hati-hati. Biasanya pemberat dia kadang-kadang yang ini dia kacau. Tadi dia bersusun A, B, C, D. Tiba-tiba yang ni susun A, C, D. Dia suka hati dia kadang-kadang. Dia jaga. Okey, yang ni tak boleh, senang. 30, 10, 20, 25. Kita pakai formula macam purata saja. Min, indeks gubahan sama dengan hasil darab 161 darab 30 campur 126 darab 10 campur 160 darab dengan 20 campur 135 darab dengan 25 per dengan jumlah semua
30 campur 10 campur 20 campur 25. Kurungan. Dapatlah kita punya indeks gubahan. Ini saya rasa dalam apa ni? Markah sama ada 3 ataupun 2. Standard indeks gubahan biasanya 3 markah. Standard. Okay, yang atas ni saya padam sudah ambil ni. Ini kamu kena ingat lah, formula dia macam formula min je. Formula jangan risau, cara nak guna. Ini penting, ini satu, ini penting. Yang senyum. Kan? Formula senyum. Boleh ni? Okay. Saya nak nangis je. Biasalah, esok lambat lagi. Lambat lagi. Ada masa lagi, maksudnya pintu taubat masih ada. Okay. Nombor 2. Nombor 2, dia minta, berapa dapat ni? Tak dapat ni, tak ada buat ni. Saya dapat 149. 149. Siapa angguk? Siapa? Dia sekarang ni dia jadi pemantau. 149. Okey. Soalan 2, seterusnya cari kos bagi menghasilkan biskut. Okey, kita tengok. Menghasilkan biskut pada tahun 2008. Dia minta kos dia berapa? Yang sepadan untuk 2015 dia bagi dengan RM268.20. Bila dia minta kos, dia tak bagi spesifik pun pasal A, B, C, D. Tak bagi spesifik. Bila tak bagi spesifik, maksudnya kita kena ambil satu perwakilan. Perwakilan tu adalah apa? Indeks gubahan. Tapi jangan pakai formula indeks gubahan. Kita pakai formula harga. Jadi sama, dia akan jadi indeks gubahan, tapi harga dia price untuk 2015 per dengan price 2008 darab 100. Betul. Jadi berapa indeks gubahan kita tadi? Kita buat 149 sama dengan price 2011 dibagi 2015 RM268.20. Price 2008 tak ada darab 100. Jadi tukar tempat ya. Price 2008 sama dengan 268.2 per dengan 149 darab dengan 100. Okey. Dapatlah kita punya jawapan yang terakhir ni. Topik ni memang full mark lah. Kamu kena dapat exam. Senang. Berapa senang? RM? Ha? 181.22 sen. Okey. Okey. Tapi kadang-kadang soalan untuk yang bagi kos-kos dia kamu kena hati-hati lah baca kan. Okay, soalan ni tak ada masalah. Ada setengah soalan dia nak ringgit terdekat. Kalau dia kata dia nak ringgit terdekat maksudnya apa? Bundar kepada ringgit saja. Shilling semua tak nak. Okey. 180. Okey, ada isyarat, ada masalah isyarat kalkulator. Kalkulator sapuan ada masalah. Pasal kalkulator sama jenis. Kita test kalkulator yang ni punya apa? Kita ni kita tengok yang mungkin yang mahal tak boleh kira ni. Cuba kira ni kan. Nombor ni betul. Dah agak lah, dah agak. Salah tekan. Okey, kalau salah tekan jawapan 108. Sen dia? Tak ada sen. Ngangam je. Diskaun banyak sangat ni. Mana ada diskaun lagi mahal? Sekarang ni supermarket time diskaun sepatutnya naik harga. Kau jangan bermain. Kalau yang rajin pergi shopping tu tahulah. Kan? Hari biasa dia pergi elok je kasut tu harga RM60. Cantik kan? Sekali pergi time diskaun, 100, diskaun 20%. Apa? 80 jadi. Pelik kan? Pelik. Orang pun beli berebut-rebut. Tadi masa harga RM60 tak ada orang nak beli. Saya sekarang ni suka pergi survey ni. Barang display. Barang display pun best tak? Kita boleh demand. Barang display. Saya nak beli barang display ni bang. Ini tak jual lah. Tak jual. Kita jual tak apa. Tak beli. Tak jual tak beli. Kan? Tak jual tak nak beli. Barang display. Boleh dapat diskaun sampai 50% kadang-kadang. Okey, kita masuk soalan seterusnya. Okey.
Yang di rumah boleh ke? Kalau ada soalan tanya. Ini soalan SPM 2016. Saya macam terpanggil untuk mengambil 2016 punya. Tak tahu kenapa. Soalan nombor 13. Tiba-tiba 13 kan? Tak kenapa tiba-tiba baru 2 soalan buat. Okey, ada gambar raja bulat, cantik bulat dia. Tarik sini ada. Ini untuk soalan segitiga. Kamu kalau boleh lah, kalau mampu lah, tengoklah. Kalau Ishraq saya tak payahlah. Sebab bila dia lukis mula gambar tu jadi benda lain. Saya pernah ajar beberapa pelajar dulu, memang macam tu lagi. Contoh saya kata, sila lukis gambar rimau, kambing. Ini gambar kambing, klik mula pening. 80. Okey, ini gambar dia. Rajah menunjukkan sisi 4 kitaran. Okey, apa maksud sisi 4 kitaran? Panjang betul cerita dia. Panjang. Okey. Boleh saya terima. Sebenarnya jawapannya simple je. Segi 4 kitaran adalah satu segi 4 yang ada dalam bulatan yang tak boleh berkitar pun. Segi 4 ni tak boleh berkitar macam tu. Dia boleh berkitar tak? Tak boleh. Kenapa nama dia segi 4 kitaran? Baru jawapan yang siapa bagi tu. Apa? Cepatlah. Kenapa jawapan dia kenapa orang panggil segi 4 kitaran? Bila kenapa? Kenapa kan? Sudut pertentangan dia adalah jumlah sudut pertentangan dia adalah 180. Jumlah sudut pertentangan adalah 180. Dengan syarat segi 4 kitaran tu, segi 4 yang ada daripada bulatan yang menyentuh lilitan bulatan. Okey. Kita tengok soalan dia kat sini. Soalan A dia bagi panjang dalam cm AC. Ni senang lah AC. Kita pakai formula apa? Cos. Sebab sini dah memang dah selalulah kita buat kan. Kalau ada sudut, ada orang kiri kanan. Formula dia macam ni, ting. Ini kamu jangan salah anggap lah. Ada pelajar cikgu tu gambar spender tu. Bukan. Ni maksudnya kalau ada sudut, ada orang kiri dan kanan. Ini AB, kita nak cari orang depan. Kita akan pakai formula cos. Okey, mula dengan apa yang kita nak cari. Contoh kat sini nak cari. Nak pakai huruf apa? Suka hati kau. Huruf suka hati. Cuma disarankan. Kalau kita nak cari panjang AC macam ni, kita tengok siapa depan dia. B besar. Kalau B besar, panjang dia diwakili oleh huruf kecil B ni. B kuasa 2 sama dengan orang kiri kanan tak kisah siapa dulu. Boleh buat terus. 7 kuasa 2 campur dengan 8. Kuasa 2 tolak 2 kali. 7 kali. 8 kali dengan tak muat ni. Kita tendang kat sini. Cos 80. Pastikan hati-hati. Mod kamu mesti dalam degree. Takut kamu sebelum ni ada buat sukatan membulat. Kamu dah tukar mod jadi red. Terlupa. Kamu menjalan dia buat soalan ni. Habis. Hancur. Dia jadi cerita lain. Jadi jawapan kita kat sini terus saja. Biasanya untuk mengelakkan careless, kita akan buat B kuasa 2 dulu, jangan square root dulu. Cari ni dulu. Saya boleh dengar. Tapi saya tak suka bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kan? Cuba tukar hati dia sikit. Boleh coba ke? Apa kabar? 93.55. Dah square root belum? 93.55. Ni, betul? Okey, nak sampai down. Saya tukar DK. 93.55. Terus boleh. Tadi masa C tak boleh. Dia tak datang. Okey, sekarang yang ni saya square root saya tak pandai. Kalau saya dulu memang tak suka square root. Cuba kamu square root berapa? Paling dekat dengan 81. Maksudnya 9 point something lah. 9.67 cm. Okey. Biasanya
Kalau cm, kalau cm lah kan. Biasanya kalau cm, kita boleh gunakan 2 tempat perpuluhan ataupun 1 tempat perpuluhan saja. Terpulang. Okey. Lagi banyak tempat perpuluhan lagi bagus. Cuma pening nak menulis je. Ambil 2 sudahlah. Ataupun 4 angka berarti pun boleh. Dia Israk nak tanya apa? Main angkat tangan tapi tak tanya. Sudut ACD. Dah dapat label. 9 point dengan 67. Apa yang kamu tanda kat sini akan digunakan untuk soalan-soalan yang seterusnya. Contoh, kalau pelajar tu dia bunda jadi 9.7 kat sini. Maka nilai 9.7 tu akan digunakan untuk yang seterusnya. Jadi mungkin jawapan yang seterusnya beza dengan kawan dia. Dia berdasarkan apa yang kita carry bawa ke depan. Okey. ACD, sudut A, C dengan D. Kita boleh pakai tak? Yang ini. Kita boleh pakai segitiga ni. Segitiga ACD ni boleh pakai sebab apa? Sudut bila dia bagi 80, kita boleh dapat sudut kat sini. Dengan menggunakan apa? Segi 4 kitaran tadi. Berapa ni? Ni angguk ke tak tahu apa sudut ni? Apa? Sudut. Sudut sini, D. Tekan kereta. 100. Segi 4 kitaran. Hasil tambah sudut pertengahan adalah 180. Okey. Dah dapat ni, sudut dah ada dalam segitiga ni, maka kita boleh carilah sudut untuk yang lain. Cuma kalau kamu tengok, 100 ni dia akan tarik kena dekat 9.67. Manakala 3 cm, kita akan tarik, dia akan memberikan sudut kat sini. Nampak? Walaupun soalan kita suruh cari sudut A, C, D. Kita boleh cari sudut A, kita cari sudut tu dulu. Sudut tu pakai petua sin. Jadi untuk soalan 2, kita akan pakai petua sin. Yang mana bila kita pakai petua sin, apa yang kita nak cari, kita akan letak dulu. Contoh, sudut A nak cari, saya akan letak sin A dulu. Per, siapa depan dia? 3. Sama dengan sin 100. Per dengan siapa depan dia? 9.67. Kita potong terus, darab ke sebelah. Kemudian yang tinggal adalah sin A. Sin A, bila kita pakai sin, cos dengan tan, seboleh-bolehnya kita kena dapatkan 4 angka bererti. 4 angka bererti. Itu 4 titik perpuluhan lah biasa. 3055. Okay, kita akan dapat 0.3055. Okay, kalau kamu tulis 3055, jawapan sudut kamu berdasarkan 3055. Nampak? Ada pelajar dia terus ambil yang panjang tu, dia terus buat sin negatif 1. Jawapan dia berdasarkan tu. Dia terpulang. Jadi berapa sudut A kita? (17.79 darjah). Okey? Mandi. Hitunglah dapat mandi free. Okay, dah. Jadi bila kita dapat macam ni, untuk sudut digalakkan cukup sekadar 1 tempat perpuluhan. Yang ini saya tulis kat sini adalah 17.8 darjah. Maka bolehlah kita cari ACD. Dapatlah. Oleh sebab itu, sudut ACD kita adalah sama dengan 180 tolak dengan 100 tolak dengan 17.8. Dapatlah jawapan kita kat sini 62.2. Yang ni saya boleh congak ni senang. Pandang tadi nampak niat nak pindah dulu. Tak. Dia cara pandang lain. Pakai mask lah. Tengok Ustaz pakai mask, saya pun pakai mask juga. Boleh dengar? Kok pakai mask bunyi lain kan? Saya berjaya masuk final. Big stage.
Boleh ni? Ni. Boleh? Okey. Kamu pelajar harapan saya juga, harapan. Kita dah terlajak 2 soalan dah. Nanti kamu tengok semula lah, Mat. Syafiq? Okey. Kita terus masuk soalan. Belum lagi B. Tiba-tiba nak laju je buat. Berapa? Sini? 62.2. Rasa macam dah lulus dah, Ahmed. Kan, tu nak laju tu. Sebab markah lulus mungkin 11. Tengoklah keadaan. Saya tahu ni teruk ni. Tiba-tiba 3 lulus. Tak tahu nak gila. Tapi saya tak adalah tahun ni. Tahun ni saya target mungkin dia sebab KSSM pertama kali. Dah salin. Belagak tu. KSSM pertama kali mungkin dia akan tinggikan sikit lah markah lulus kan. Mungkin dia tetapkan 40 kan. Tahun depan tak ada budak ambil MAT lah. Ni cari luas dalam cm kuasa 2 bagi segitiga ABC. Okey. Luas, formula untuk luas adalah sama seperti formula untuk cos tadi. Iaitu kita panggil dia mana dia? Segitiga yang ada kiri dan kanan. Jadi kat sini kita nak untuk apa? ABC. ABC cantik. Terus boleh buat. Dapat sama dengan apa? 1/2 kiri dan kanan apa? 8 dengan 7. 8 dengan 7 dengan sin 80. Ini bonus 1 markah je bagi. Terus dapat jawapan. Takkan 1, 2 lah. Tahu sangat 1 ni senang. Tak? 27.57. 27.57 cm kuasa 2. Okey. Jarak terdekat dalam cm dari titik B ke AC. Okey, titik B AC macam mana? Jarak terdekat juga dikenali sebagai jarak serenjang. Okey. Jarak serenjang ni nak cari satu cara yang terbaik kita gunakan apa? Luas. Kan kita menggunakan luas. Sebab apa? Formula kita luas segitiga juga sama dengan 1/2 panjang tapak. Panjang tapak darab dengan tinggi. Tapak ni. Bahasa Inggeris tak tapak. Tinggi. Mana tapak dia? Ni. Mana tinggi dia? Tinggi dia adalah jarak serenjang. Jadi kita boleh dapatkan terus luas sama 27.57 tadi. 1/2. Panjang tapak pun kita dah kira tadi 9.67 darab dengan tinggi tu yang kita dah cari. Itu kita jadikan sebagai satu huruf lah. Contoh saya pakai huruf M ke. Huruf ni tak wajib suka hati kamu. Pakai je huruf. Jangan huruf yang dah ada tu dah. Kita akan dapatlah contoh M kita apa dapat? Bahagi perpuluhan memang saya tak pandai dengan isyak. Tekan. Pakai ibu jari. Untung lah ada kalkulator ni. Tak, saya nak suruh ni ambil adik punya. Ni, kalkulator adik kau macam ni ke? Bukan? Macam tu juga? Ke adik sedang menunggu kalkulator kau? Macam pusaka pula jadi cerita dia kan. 5.7. 5.7 cm. Yang ini adalah kita panggil dia jarak serenjang. Jarak serenjang biasanya. Yang ini soalan ni memang favorite tu jarak serenjang. Cuma soalan kamu mungkin dia tak bagi dalam gambar yang semudah ini. Mungkin dia bagi dalam bentuk kebat, dia ada cerita sikit lah pasal apa. Macam dia letak macam koordinat dia target. Mungkin macam koordinat ke cerita dia kan, ataupun gambar-gambar. Dia tak bagilah gambar bulatan dengan segitiga senang sangat macam ni, tak seronok kan.
Cuma yang kita risau kalau dia combine dengan topik 3 dimensi tu. Iaitu satah topik satah dia sekarang favorite juga, dia combine segitiga dengan satah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya nombor 11 itu. Baca dulu kejap, tengok topik apa. Kemudian dapatkan ilham sedikit. Bila kamu dah ingat topik apa, formula automatik dia akan datang. Dia akan datang sendiri, jangan risau. Okay, nombor 11 tu kita tengok. Dia ada A kat situ. Topik apa ni? Diberi bahawa setiap kelahiran bayi mempunyai kemungkinan sama. Trigonometri. Oh, gila bodoh. Okey. Maksudnya apa ni? Binomial. Salah lah. Tolak satu. Binomial. Bila binomial, benda penting dia apa? N, P dan juga Q. Itu binomial, benda penting. Kemudian formula dia, apa formula? Formula pertama yang penting adalah apa? N, C. Tak boleh pak. P, X sama dengan sini berapa? R sama dengan NCR darab dengan P kuasa R darab dengan QN tolak R. Kamu tak payah salin formula ni sebab formula dibagi. Ni saya bagi tahu, nak trigger je idea. Kan? Untuk binomial juga dia ada mean sama dengan NP dan standard deviation dia adalah punca kuasa 2 NPQ. Formula-formula ni jangan pakai kat normal lah, tak pakai. Ni hanya pakai dekat apa? Binomial. Okey. Diberi setiap kelahiran bayi mempunyai kemungkinan sama. Apa maksud kemungkinan sama? Maksudnya automatik P kita 1/2 dan 1/2. Itu kemungkinan sama. Yang ni kadang-kadang kamu cari tak jumpa. Kemungkinan sama. Mungkin ke? Dia memang mungkin pula. Okey. Jika sebuah keluarga punya 5 orang anak, apa tu? N. Cari kebarangkalian bahawa keluarga itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 anak lelaki. Jadi apa nak tulis macam mana sekurang-kurangnya? P, X sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 3 orang anak lelaki. Sebab bila dia kata 3 orang anak lelaki, kalau P dengan Q dia berbeza, kita kena jadikan P itu lelaki punya. Nampak? Kan? Tapi yang ini tak ada masalah dah. Sebab 1/2 lah. Taklah siapa pun. Okey. Kemudian yang ini kita kena tengok pula dia punya cadangan pengiraan dia. Cadangan pengiraan maksudnya kita semua ada 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak lebih besar atau sama dengan 3. Maksudnya dia nak 3, 4, 5. Tak ada masalah. Sama ada kita nak cari 0, 1, 2 dengan 3, 4, 5 sama banyak. Tak ada masalah. Cuma kalau dia nak lebih besar pada 4. Kan? Kalau lebih besar pada 4 kita ambil lebih besar sama dengan 4. 4 dengan 5 saja tak payah cari ni. Tapi kalau dia nak P X lebih besar atau sama dengan sekurang-kurangnya 1. Kalau sekurang-kurangnya 1 kita buat apa? Kita terus buat semua tolak P X sama dengan 0. Itu je. Itu sekurang-kurangnya 1. Tak payah buat banyak. Macam ni kita terpaksa lah buat sama dengan apa? P X sama dengan 3 campur P X sama dengan 4 campur PX sama dengan 5. Okey. Kemudian kamu hanya perlu isi lah kalau kamu nak isi. Ni kalau nak isi, kalau tak nak isi pun tak apa. Contoh saya buat tu 5 C3 darab dengan 0.53
darab dengan 0.5 2 campur dengan 5C 4 darab dengan 0.5 4 darab 0.5 1 campur dengan 5C 5 darab dengan 0.5 5 darab dengan 0.5 kosong. Okey, kamu tulis hari ni tekan kalkulator sekaligus. Dapat tu jawapan dia punya apa? Barang kalian. Boleh mat? Ni markah dia apa? 2. 2 kot 2 ataupun 3. 2 ke 3. Tengoklah keadaan. Boleh siapa? Senang soalan dia. Sah? Ini sah. Rasa senang macam trigo level. Level looking graph ni. Okey. Soalan nombor 2. Di dalam sebuah kampung. Ni berapa dapat? Berapa? 0.5. Siapa nanggup? Pemantau. 0.5. Okey. Di sebuah kampung terdapat 20 buah keluarga mempunyai 5 orang anak. Cari min dan sisian piawai bagi taburan kebahagiaan kalian untuk bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang anak lelaki. Ini saya padamlah. Dah habis dah. Syafiq dah habis. Dah. Okey. Yang ini dia problem dia ada bertindih N. Nombor 2 ni. Dia kata 20 orang keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang anak lelaki. Cari min dan siang piawai bagi taburan kebahagiaan kalian untuk bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang anak lelaki. Maksudnya apa? Dia ambil kebarangkalian yang atas tadi. Nampak? Jadi maksudnya kat sini P kita akan jadi 0.5 juga. Kebetulan maksudnya. Itu tak best kalau pelajar salah ambil pun dia sama, betul tak? Patutnya kalau jawapan yang tadi lain, baru dia ada best dia sikit. Yang ni kata kamu pun menghentam ambil 0.5 jadi sama. P dia kena ambil 0.5, jadi Q pun tak berubah, masih lagi 0.5. Cuma N kat sini kita kena pakai 20. Okey? Tengok cara ayat dia. Itu cara ayat dia yang dipening kadang-kadang baca ayat ni. Kemudian dia tanya apa? Cari mana soalan hitung ni? Min dan sisian piawai. Jadi min kita terus sama dengan NP. 20 kali dengan 0.5 dapat 10. Sisian piawai terus dapat punca kuasa 2. NPQ dapat mana Q? 0.5. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2, 0.5, 10 dapat 5. Okey, macam senang sangat lah. Lepas tu ni markah ni 2 kot. Satu-satu. Yang ni macam trigo. Yang ni macam trigo. Yang tadi tak. Yang ni macam trigo. Trigo yang lakar graf sin. Tiba-tiba soalan AMAT, lakarkan graf sin theta. Kamu gelak lah. Mesti gelak gila. Kan? Cuma dia tukar je macam ni. Dia kan di soalan boleh jadi pengajar. Lakarkan. Kita boleh tengok. Lakarkan graf Y sama dengan sin theta je. Nampak? Tapi dia pun julat dia celaka. Nampak? Julat dia bagi berapa sini? Negatif pi. Sini 3/2 pi. Nampak? Ni gila dia.
Kamu kena jaga. Boleh jadi benda ni. Kalau jadi macam ni buat apa? Kamu kena lukis graf daripada kanan dan ke kiri. Lepas tu potong. Lukis kanan. Okey, sini graf ni. Kita lukis apa? Sini kan? Maksudnya ini berapa? Berapa graf? 1 graf. Ini 1 graf, sini sambung. Jangan pergi macam ni pula. Dari cerita lain ni. Ni start lukis. Macam ni pula jadi kan. Macam ni. Dia sambung terus je. Macam tu. Nampak? Dia maksudnya sini apa? 2 pi sini. Pi sini. Negatif pi sini. Negatif 2 pi. Macam tu. Soalan nak daripada negatif pi sampai 32 maksudnya apa? 1/2. 1/2 maksudnya sini je. Potong. Itu jawapan kita macam tu. Dia boleh jadi benda ni. Saya dalam macam rasa macam itulah ada sikit perasaan dah kan. Perasaan. Boleh jam juga boleh bagi sebab kamu tak pernah belajar yang belah sini ada tau. Kan? Kamu belajar mesti mula kosong betul tak? Tiba-tiba dia bagi belah sini. Ajar. Memang menangis. Dua-duanya kecil. Buat belah sini sama je cerita dia. Okey, itu cerita tiba-tiba pergi kat graf. Ni semua kau punya pasal lah. Okey. Nombor 2 dah. Kita pergi pada soalan B pula. Soalan B biasanya melibatkan apa? Tengok graf tu pun tahu. Itu adalah normal. 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 Normal saya tak ada table ni. Biasanya Isyraq yang supply. Boleh Google. Okey. 50 M ini lorek. Sini 46. Sini FX. Okey, kalau dia bagi FX dia mesti duduk kat tepi lah sini X. Okey. Bila dia bagi FX macam ni, yang tengah ni adalah apa? Min. Yang tengah tu adalah min. Okey. Sekarang soalan dia. Satu kajian menunjukkan bahawa jisim dalam kilogram bagi kaum wanita di sebuah daerah bertabur secara normal. Pelik daripada jisim dalam kilogram. Kaum wanita. Jisim piawai 10. Okey. Kalau Malaysia ni, min 46 ni. Ni pu. Malaysia mana ada 46. Min dia. Kalau perempuan, 86. Tapi sistem piawai dia besar. Sistem piawai dia boleh jadi sampai 20 kilo. Kan? Sebab ada yang slim, ada yang Alif Sata dengan siapa seorang gitu. Okey. Nanti kutuk rekod lah. Okay. Sistem piawai 10. Kan? Sistem piawai dia 10. Dia bagi. Sistem piawai sama dengan 10. Kita dapat min. Min kita kat situ adalah apa? 46. Okey. Cari nilai M. Jika skor Z yang sepadan ialah 2. Nilai M. Skor Z sepadan ialah 2. Bonus. Nombor 1. Formula kita Z sama dengan X tolak dengan min per dengan sistem piawai. Okey, siapa Z kita? Z kita siapa? 2. Kalau 2 senang lah sangat. Dia suruh cari Z. Kau dia 2. Senang lah macam tu. Senang banyak lah cerita dia. Tak payah buat jalan kerja 2 terus. Z tak ada tepuan. Kau dia suruh cari. M siapa? Tengok. X. X tu adalah M. Min kita 46. Sistem piawai kita 10. Kena ingat. Saya ada masuk dia. Okey. Jangan action siapa? Boleh. Ni berapa dapat? Z kita, dia suruh cari nilai Z. Jadi M tu kat mana? Dua tu kat mana dua? Oh betul lah Z 2. Cari nilai Z. Dia kata siapa yang 2 ni? Skor Z adalah 2. Betul, siapa nangis tadi? Dia suruh cari apa? M. Jadi berapa dapat M? 66.
Tak payahlah tekan kalkulator. Aduh, teruk sangat Isra' ni. Kalau bawah dia 9.782 tekan. Congak, tapi memang saya selalu galakkan pelajar dalam exam kalau boleh tekan kalkulator. Kalau boleh tekan kalkulator. Maksudnya jangan orang kata kalau boleh congak, tak. Dia kalau boleh tekan kalkulator. Elakkan congak. Kan? Sebab dalam exam, contoh, bukanlah exam, dalam kelas pun boleh jam. 13 kali 4 berapa? Jam. Jam. Lama fikir. Oh. Berapa? 52. Asyik baik. 13.5 darab 2. Ada orang sebut pandai. Saya buat tanya padahal kalau kelas sekolah rendah saya suka ajar benda tu. Kan? Sekolah rendah saya kelas pertama saya ajar kelas 1 jam 1 2 3 duduk dalam kelas tu sejam saya ajar dalam tolak je. Kan? Tambah tolak je. Mula saya tunjuk 1 tambah apa tambah lepas tu tutup semua 50 soalan. Dengan bersenjatakan botol air mineral. Dia kena jawab dalam masa 3 saat. 8 campur 2. Tung. 3 campur 7. Tung. Kena budak tu. Tapi kalau dia dapat jawab, dia akan ketuk saya. Semangat dia orang ni semua. Betul-betul. Atau kelas budak tu. Woi, saya pernah kena kejar tau. Kena kejar. Dia kejar saya ke belakang sebab dia banyak kali kena. Akhirnya saya kesian, saya tanya 2 campur 2. Kan? Dapat 4. Cikgu bagi botol. Dia kejar aku dari belakang. Okey. Nombor 2. Jika terdapat 6,000 orang wanita di daerah itu. Okey. 6,000 wanita tu apa? Itu adalah NS, ruang sampel. 6,000. Dia kena beza sikit dengan binomial NS. Ruang sampel kan? Okey. Kemudian dia kata anggarkan bilangan wanita yang mempunyai jisim antara. Jadi kita kena cari kebarangkalian jisim berada di antara 50 dengan 66. Itu bahaya dia. Kalau M salah, habis. Nampak? Jadi kena cari benda ni. Nak cari benda ni, kita kena tukarkan dia kepada Z. Jadi kita tukarkan jadi Z, B, yang 50 ni belum ada lagi. Yang 66 kita dah ada, Z dia 2. 2. Yang ini 50, kita kena kira lah. Z sama dengan 50 tolak dengan 46 per dengan 10 dapat 0.4. 4 per 10 kan? 0.4. Nampak? Yang ini tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator. Tapi kalau tak tahu tekan kalkulator, kita buat jadual dulu. Buat juga. Sebab apa? Walaupun gambar dah ada kat situ, kita buat juga. Sini 0.4. Sini 2, betul? Bila kita pakai kalkulator kita, ada setengah kalkulator boleh dapat tengah-tengah ni terus. Tapi saya lebih suka pakai, kalau pakai positif, dia akan ambil ujung ni dengan ujung ni. Maksudnya, pakai kalkulator pun yang ini kita ambil apa? Ini R 0.4. Yang ini adalah R 2. Kalau pakai kalkulator lah. Macam kalkulator yang canggih tu dapat jawapan terus. Sebab dia canggih. Macam kalkulator ni pakai R. Cuba. R. Pakai mod SD. Mod SD shift 3. Pilih R. Tak ada? Ada, Mat? Ha? Tak tanya. Dia terus bagi apa tak tahu. Apa ya? Apa? R kau sama buat apa? Oh, hang. 0.4. Sama dengan je. Sama dengan bawah tu. Oh. Kan ya? 3, 4, 4, 6.
3446. Yang ni 0.3446. R2 Kena kira juga. 2275. 0.02275. Dia pelagak. Jadi jawapan kita adalah kita kena ambil yang besar tolak yang kecil. Jadi kita akan ambil 0.3446 tolak dengan 0.02275. Dia akan lari sikit lah sebab kita bundar yang atas. Yang ni jangan pakai tu, ni tekan biasa je. Boleh buat Ustaz? Kan yang ni. Yang ni. 0.32185. Boleh? Okey, dah siap belum? Belum. Dia bukan tanya kebarangkalian, dia nak apa? Bilangan wanita. Jadi kita pakai formula apa? Kita pakai formula kebarangkalian biasa yang mana PA sama dengan NA bahagi dengan NS. Jadi kita nak bilangan peristiwa tersebut adalah kebarangkalian dia 0.32185 darab dengan 6000. Okey, bilangan dia bukan berbeza mengikut yang kamu kira ni tadi. Dan kalau pakai buku sipil lain pula jawapan lagi, mungkin lagi sikit. Dia tak tengok, dia tengok siapa yang kita bawa. Nombor apa kita bawa? Daripada mana kamu ambil? Dia ambil. Berapa dapat? Ha? 1931 point tak ada kalau point satu nanti jenuh aku cari sebab kalau orang tu, kalau manusia ni dia tak ada tangan sebelah, dia datang, kita kira dia macam mana? Kita tetap kira dia seorang. Sebab yang kita kira dia adalah roh dia, bukan jasad dia. Betul? Nampak? Itu manusia, kan? Dia cacat ke macam mana datang, kita tetap mengira apa? Dia sebagai apa? Berapa orang datang? 3. Kita tak ada, sebenarnya 3.5. Kenapa? Tak ada kaki. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Yang kita kira manusia ni, kita kira dia level sikit. Yang kita kira manusia, yang kita anggap manusia itu adalah roh dia. Sebab tanpa roh, dia mati. Faham? Sebab tu kadang-kadang kita kira-kira dalam kelas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Kenapa? Sebab ada roh tanpa jasad. Sebelah tu juga ada. Macam orang, betul tak? Berapa orang dalam kelas ni sebenarnya? 7, betul tak? Tak buat. Ada? Dia selalu poting kelas. Mula tak faham. Nasib baiklah exam AMAT esok, lusa. Kalau exam AMAT bulan Ramadan, tak habis exam kau. Kan? Mula komplain kat kementerian. Saya pun makhluk juga. Okey. Macam itulah soalan dia dapat. Boleh Fazilah lambat masuk ni. Okey. Kita tengok nombor 2 pula. Boleh ni? Macam mana? Rasa macam nak nangis ke macam mana? Jangan risau, tak apa. Sebenarnya pengalaman exam SPM ni kamu tak akan jumpa dah lepas ni. Yang seperti macam ni. Maksudnya apa? Kamu belajar 2 tahun baru exam. Tak ada dah. Tak ada dah. Lepas ni kamu belajar 3 bulan je exam. Lepas tu belajar benda lain pula. Lepas tu exam benda lain pula. Dia tak akan tanya kamu, contoh kamu masuk universiti ke mana kan. Tiba-tiba kamu kumpul setahun exam. Tak ada. Last zaman saya. Zaman saya sistem penggal. Jadi dia ada macam exam mid-term, bagi mid-year. Mid-year exam, mid-term exam, mid-term, kemudian dia ada final. Macam tu je. Kan? Tapi assignment bawa best. Sebelum pergi exam, markah dah ada. Exam belum pergi exam, markah dah ada. Best tak?
Sama juga macam kamu nanti kat universiti. Lepas tu assignment apa semua buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, tak kisah. Cara bersungguh tu ada 3 cara. Pertama, buat bersungguh-sungguh sendiri. Itu kita panggil dia golongan pertengahan. Ramai pelajar dia buat sungguh-sungguh sendiri. Yang kedua, dia buat bersungguh-sungguh. Kan? Tapi kawan buat. Dia tunggu kawan buat siap, habis semua dia copy, paste, tukar nama, tukar. Itu golongan bawahan. Maksudnya mungkin markah dia banyak tapi tak ada ni lah. Tak ada kelas. Golongan yang hebat mana? Dia golongan atasan, buat bersama lecturer. Sampai lecturer nampak muka dia lagi. Kan? Lecturer bagi, okey, assignment kali ni kita buat tajuk ni. Kan? Dia nampak muka lecturer, dia kejar. Okey. Kan? Prof, saya dah buat dah macam ni, saya dah buat, dah siap lah, dah print ni. Ini draft saya lah. Draft baru. Draft. Assignment dia suruh buat lebih kurang. Biasanya budak-budak biasa hantar dalam 5 page je. 200 page. Tak berlari. Jadi tesis lah. Itu golongan mana? Saya golongan yang tak ada kelas tu. Sebab saya, kelebihan saya ni, bukan saya kata lah, bukan saya nak bangga, tak ada. Kan saya adalah pelajar yang malas. Kalau saya kata tak bangga. Saya malas apa? Saya malas salin nota, saya malas, tapi saya rajin pergi kelas dan saya tumpu dalam kelas. Dan kawan saya seorang lagi, bila kelemahan kita kat situ, kita kena cari orang yang boleh cover benda tu tau. Kawan saya seorang ni, dia kadang-kadang tak faham boleh lecturer ajar apa. Tapi dia punya nota macam dialog. Apa saja lecturer tulis, cakap, semua dia ada cakap. Saya komen. Habis kelas tu, jom. Dah kat kantin. Tengok nota dia, terus stat dulu lah. Lepas foto stat tu, saya akan bincang dengan dia semua. Dia kata, ni macam mana man? Dia cerita, faham. Kerja saya fokus. Kerja saya fokus dalam kelas. Tak ada masa nak salin. Fokus je. Tapi kadang-kadang kita fokus, kita tak boleh ingat semua. Kecuali benda tu di-trigger balik. Kan? Tiba-tiba ada orang tanya, kau ingat tak lecturer cakap tu betul dia? Kita lah nombor satu. Aku ingat, tiba-tiba keluar semua. Kan? Tapi dalam exam, kalau tak diulang benda tu, satu benda tak ingat. Itu benda tu. Jadi kita kena gunakan. Kita kena sedar kelemahan kita, apa kelebihan kita, dan kadang-kadang kelebihan kita tak nampak. Yang itu kawan saya, nampak dia ajak kita bincang mula-mula. Man, tolong aku bijak. Saya nampak, kelemahan aku kat sini, aku tak nota langsung. Aku tak nota, apa dia tu? Jadi saya nampak, wah baik. Combine dua orang ni, terbaik. Kan? Mula-mula dua orang. Akhirnya, sampai dia pulang dengan combine. Itu orang. Lepas belajar je, habis kelas dia apa situ. Situ juga time kita buat assignment dia bagi semua, kita tak nak ni. Sebab apa? Petang tu nak main bola. Tak ada masa. Sebab masa tu tak ada Mobile Legends. Kan? Sekarang ni mungkin ada game apa-apa. Kita ada benda lain nak buat malam kan. Kita nak happy-happy, kita nak pergi lepak kedai mamak sembang-sembang tentang masalah negara semua kan. Betul tak? Kita habiskan situ. Habis terus. Kan? Cuma saya respect lecturer saya satu je. Zaman sekarang jangan harap tak ada dah. Assignment kena hantar tulisan tangan. Nampak? Ini maksudnya apa? Walaupun tiru, kau tetap kena tulis. Tak? Bila kau tulis, mesti ada something masuk dalam otak. Benda ni yang kamu kena amalkan nanti. Kamu tulis apa benda pun. Okay? Tak faham, pergi library. Tengok buku. Buku bahasa Inggeris, tak faham, translate. Kan? Tapi sekarang siapa pergi library bodoh lah. Library pun ada dekat ni kan. Internet semua betul tak? Kamu download je, kemudian translate. Setiap kali apa benda kau buat, semua kita panggil dia pembelajaran. Teruskan berjaya. InsyaAllah. Nombor 2. Ajak sembang tak habis lah. Yang kali jangan ajak saya sembang. Kau suka lah main-main lah. Cikgu macam tu lah. Pelajar tanya 1, kena jawab 10. Kau bayangkan kalau kau jumpa cikgu, kau tanya 10, dia jawab 1 je. Tak sakit hati. Okey, ni ada kod. Kod ni saya berat hati jugalah pasal kod ni.
Sebab dia dah pernah masuk. Tapi tak apa, kita bincang. Mungkin ada benda lebih kurang dengan kun. Silinder senang sangat. Tak sono. Takut dia bagi tarbus. Tarbus. Tarbus tau? Tarbus yang kun yang tarbus. Penyamun tarbus tu. Kami apa nyamun di dalam negeri. Ni. Kan? Tereng. Baru ni banyak kat Johor. Padang. Padang. Cerita lain. Jadi lain tu ni. Kamu jangan tanya banyak. Nanti saya kena tangkap. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon tegak dengan tingginya 10. Air dituang ke dalam bekas itu dengan keadaan tinggi X cm, paras air bertambah pada kadar. Ni air lah. Bertambah dengan kadar. Okay, macam mana kita nak tanda benda tu? 0.5 tu apa? 0.5 cm S jadi satu tu apa? Pertama kamu tengok cm. Siapa cm? Paras air. Betul? Apa paras air? X lah. Jadi ini kita boleh nyatakan sebagai dx dt. Benda ni penting. Okey, seterusnya dia minta apa? A. Tunjukkan bahawa isi padu B sama dengan 16/3 pi 40 tolak X kuasa 3/25. Kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, kamu skip. Skip dulu, buat bawah dia dulu, tinggalkan sebanyak 4 jari. Ukurlah, jangan. Ni dalam whiteboard ni kalau saya pakai 4 jari nak tulis apa? Kertas exam tu, 4 jari maksudnya apa? 4 line lah. 4 line. Kan? Biasanya lah. Tinggal je. Tinggal ruang kosong sikit. Kita pergi terus buat B dulu. Hitung kadar perubahan dalam isi padu. Ruang yang tidak berisi air. Kan? Apabila X sama dengan 5. Ni pengajar soalan ni. Kan? Ruang yang tidak berisi air, formula ni lah. Betul tak? Ini yang dia kata ruang yang tidak berisi air. Baca soalan dia betul-betul. Dia nak apa? Kadar perubahan isi padu. Jadi dia nak apa? dV dt. Terus kamu pecahkan jadi formula rantai. Chain rule dia. dV sini dengan dt. Siapa seorang lagi? Kita ada ni. Kita ada dx dan dx. Macam tu. Okey. Sekarang kita masukkan apa yang kita ada. Kita ada apa? dx dt. Betul? Dx dt kita ada. Kita ada apa? 0.5. Kemudian dv dt nak cari kat mana? Okey, problem dia kat sini adalah dv dt. Okey, bila kamu nak cari dv dt, dia kena tengok cerita dia pasal apa. Contoh ni, cerita apa? X ni siapa? X ni apa? X ni adalah apa? X ni adalah tinggi. Jadi kita kena ambil tinggi asal. Tinggi asal. Tinggi asal. Jadi kat sini saya akan buat kat situ adalah V sama dengan 16/3 pi 40 tolak dengan X kuasa 3 per dengan 25. Okey. Kemudian dia bagi kat situ apa? X sama dengan 5. X asal dia. Jadi kita masukkan saja dV dx sama dengan ni macam mana kita buat? Yang dalam ni je kan. Iaitu kena expand tak? Saya rasa tak payah expand pun boleh. Kena expand. Tak expand. Expand. Tak payah. 16/3 pi. Yang ini perlu buat perbezaan tak terhadap dia? Tak payah. Kenapa? Dia tak ada X pun. Yang ini dia kena buat. Jadi kita akan dapat negatif 3X kuasa 2 per dengan 25. Kenapa yang depan ni tak mati? Sebab dia tak kaitan-kaitan. Dia luar. Dia pemalas. Kan? Jadi X kita berapa? 5. Kita masukkan 5 kat situ.
Maka mati dah 5 ni dengan 25 ni. Kemudian siapa lagi yang mati dalam cerita ni? 3 mati dalam cerita ni. Yang tinggal apa? Negatif 16 pi. Masuk kat sini. Dapatlah kita punya jawapan akhir dia negatif 8. Ada 4 markah tu. Tak panjang mana pun, pendek je sebenarnya. Nampak? Tapi kalau kamu nak expand boleh sama dapat jawapan. Okey. Jangan lupa markah berupa 4, kita markah 7. Baru kita pergi ke atas. Benda kat atas dia cari. Dia cari isi padu apa? Ruang yang tidak berisi air. Apa idea kita? Kita buat idea dulu. Satu, V kita adalah sama dengan yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak dengan yang kecil. Sebab jadi yang besar sini apa? 8 je jari dia. Tinggi dia 10. Dah dapat lah. Yang ini kita ada tinggi dia adalah apa? X. Tapi kita tak ada jari. Jadi kita kena guna apa? Bukan perumpamaan. Jadi seperti kambing makan coklat lah. Kan? Nisbah. Nisbah. Kita ambil apa? Ni R besar. Ini R kecil. Jadi R kecil kita apa? R kecil kita nisbahkan dengan 8 sama juga dengan X per dengan 10 potong darab 8 pergi sebelah. Jadi R kecil kita adalah sama dengan 45, betul? 4X per dengan 5. Okey? Ni tapi buat yang ni dulu. Ni dapat markah dah 4 ni. Baru pergi ke atas tu. Jadi yang ni kita akan dapat formula ni. Pun 1/3 pi R kuasa 2 T tolak dengan 1/3 pi R kuasa 2. R kuasa 2 kita adalah 4X per 5 kuasa 2. T kita adalah X juga. Jadi kamu nampak dia punya nombor dia. Nombor dia kat sini, okay, 16/3. Mana dia datang 16/3? Okay? Mana dia datang? Tak tahu pun datang mana. Boleh. 40 tolak X kuasa 3 per 25. Tak payah kau fikir pening-pening ni. Biasanya dia akan dapat. Kalau tak dapat pun tak apa. Dah dapat. Nampak? Ada cikgu, macam mana dia dapat ni? Pergi fikir tak payah. Sebab kita dah siap dah semua. Kita dapat lagi markah apa? Nak tambah markah je. Nak tambah markah. Markah penuh dia berapa? 7. Betul tak? Kau dapat 6 okey tak? Tak okey? Sombong. Sombong. Jangan ada sombong. Sebesar biji sawi pun dalam hati. Dapat lebih pun tak ada. Dapat lebih pun tak. Tak sombong. Sombong. Sombong tu macam contoh macam ni lah sombong. Israk. Dah 2 hari lagi pun nak gurau dengan kau ke tak? Supaya tak adalah. Lepas ni kalau jumpa saya kat semalam pun lari macam tak kenal tu lah. Kan? Ataupun sembang dengan bini tak sengat. Tu lah cikgu kan. Tu lah. Dah betul ya? Ya, bila syah. Tapi jangan lupa kalau nak beli buah ke apa order saya. Okey, contoh soalan ni. Okay, tengok, jangan risau. Sapuan pemantau ada, dia sedang mengecek betulkah dapat ni. Belah sini betul. X kuasa 3 nampak? 25. Cantik. 4 kuasa 2 apa? Ni. Benda ada. Ni macam mana? 40 pula. Dia curi 16 pergi sini, tinggal 40. Betul tak? Cuba cek. 16 kalau dia curi apa? 64 bahagi 16 dapat 4. 4 kali 10, 40. Lepas tu saya ambil tahu pening kepala fikir. Baik, Isyak. Kita target MAT kita, markah pun 92 je.
Cukup tak 92? Boleh. Selamat. Selamat. Lama tak jumpa. Okey. Kita akan masuk soalan seterusnya. Tapi soalan ni senang nak sikit tak? Geometri. Mana janjang? Nombor apa? Nombor 5. Nombor 5 senang. Macam kita dah buat hari tu yang soalan ramalan Cikgu Man lebih kurang. Kita terus pergi nombor 5. Lah, soalan ni tak tolak kat dia orang ni. Tengok, dia orang ni sengap je tak bagi tahu. Kan? Kenapa tak bagi tahu saya tak tolak soalan? Ni soalan tadi ikun tu dah nak ada habis dah. Aduh. Okey, kita pergi lompat pergi dekat janjang. Nombor 5 janjang. Okay. Nanti kalau ada masa kita patah balik lah. Besok ada lagi. Besok saya akan target untuk soalan kebat pula. Kebat. Soalan kebat besok hanya melibatkan tingkatan 5 sahaja. Sebab soalan tingkatan 5 lagi gangster pada soalan tingkatan 4. Tingkatan 4 mudah-mudah je, betul tak? Saya pun heran kenapa budak form 4 selalunya dia ambil MX kejap betul drop. Topik form 4 mudah. Form 5 lah, form 5. Kamu start dapat A first time A MX kamu masa form 4 tak? Tak pernah. Okey, tak pernah. Tak pernah. Pernah dapat form 4 kan? Lepas tu makin lama makin kurang markah dia. Kita tak tahu kenapa. Kan? Maksudnya kalau kamu jadi macam tu kamu kena hijrah sekolah. Maksudnya sekolah tu makan markah. Dia makan markah tau. Mula-mula exam MX 80. Exam sekali lagi 70. Exam terakhir tinggal 6. Pelik lah. Pelik. Nombor 5. Diberi suatu janjang geometri. Janjang geometri. Soalan ni senang, pelik lah siapa permintaan siapa. Kadang-kadang pelik siapa ni. Yang senang dia minta, yang susah tak nak. Dia lain macam Israk lain. Israk dia yang senang tak nak. Dia suka yang susah. Okey. Lama. Saya ada student 1, 2, 3 ni lama. 3 orang je. Betul tak? Orang 3 je kan? Pasal BM dah habis kan? Apa? Janjang geometri. Apa formula TN Ishraf tadi Ishraf lah? AR lepas tu. Lepas tu cari AR tu kat mana tak ada. Okey. Tukarkan benda ni sebenarnya. Tukarkan T3 ni terus jadi AR 2 campur dengan AR 3 sama dengan 400 per dengan 27. Sini AR 3 campur dengan AR 4 sama dengan 800 per dengan 81. Kemudian kamu biasanya kita akan buat persamaan serentak kan. Kita faktor dulu. Apa kita boleh faktor sini? AR kuasa 2. Yang tinggal 1 tambah dengan kalau kita dapat benda ni sama kat sebelah, maksudnya benda yang kita faktor tu cantik. Kalau tidak, kamu kena adjust. Dia mesti benda faktor ni mesti ada di sebelah. Betul kan? Sini kita faktorkan AR 3 kita akan dapat 1 tambah R. Maksudnya cantik. Nampak? Kita boleh hapuskan nanti. Nah, kalau benda tak sama, kita kena adjust bagi sama dulu. Sama dengan 800 per 81. Jadi kita tengok R yang kita nak cari tu. Yang ini ada 2, yang ini ada 3. Jadi maksudnya yang lagi besar adalah 3. Jadi yang 2 ni kita pindahkan ke bawah dia. Itu macam yang kita buat soalan ramalan tu. Cuma soalan ni lain. Bentuk dia lebih kurang sama. AR2 1 tambah R sama dengan 800 per 80. Salah. 400 per dengan 27. Dia potong apa yang patut. A dengan A
Habis, satu tolak campur R, satu campur R pun habis. Yang ini tinggal R3 dengan R2 tinggal R aja. Okay. 800 bahagi dengan 400. 2. Ui, lama tu keluar. 81 bahagi 27. 3. Kan kalau dia sebenarnya nombor-nombor je senang kamu tengok ambil nombor belakang dulu. 7 kali berapa dapat 1 kat belakang? 7 kali 3. Apa tu baru kita test. Okey, dapat R ni. Soalan tanya apa? Oh, macam dia R3 belakang dapat. Senang. Sebutan ke-6 pun senang, betul tak? Okey. Kita dah ada R, tapi kita belum ada A. Nampak? Jadi untuk soalan B tu kita pergi cari A dulu. A nak pakai yang mana? Pakailah mana-mana. Nak pakai yang ni boleh? Mana-mana tak kisah. Contoh kalau pakai yang ini, maksudnya A tak tahu. R kita dah ada 2/3 kuasa 2. Yang ini 1 campur 2/3 sama dengan 400/27. Tak ada masalah. Okey, jadi A kita akan dapat ni, ni susah banget. 1/3 ni. Bukan. 5/3, betul? 5/3 jadi 20. 20/9. Dah boleh congak? Dah boleh congak. Ni tukar tempat pun mati sini, sini 9, sini 20, kita akan dapat sini 20. Betul? Per dengan 3. Cuba cek. Ke 20 je? 20 je? Macam mana saya? Oh ni? Oh ni 9 kali 3. 27 lah. Aduh, teruk betul lah ni. Sapuan ni. 20 je lah jawapan. Pindah. 20. 20 je. Betul ni. Kalkulator kau dapat? Kalau tekan. Kau tekan lagi. Tertekan ke? Okey, C yang sapuan tak dapat. Siapa yang tak dapat C? Takut kat A je. Allah. Cerita panjang gila. Nilai N jika Tn sama dengan 1280729. Okey. B tak habis lagi. Kenapa? Sudah kenal? Alah, dapat lah. Satu markah dah lah. T6 sama dengan AR5. Betul? A kita 20, R 2/3 kuasa 5. Kita akan dapat. Oh, ni pecahan ni. Banyak ni. Kejap lah, saya nak tahu. Lama sangat je. Sabarlah, cuma sabar sikit. 640 per dengan, oh ini susah ni. 243. Ha? 243. Jangan kuat-kuat. 243, okey. Boleh? Nampak power tak? Kan senang aja iMath tau. Jawab soalan senang. C. Tn sama dengan 1280 per dengan 729. Dengan dia punya R adalah apa? 2/3 dengan dia punya A adalah 20. Nampak? Okey. Bila A dia 20, dia apa ni? Soalan apa? Janjang ni, geometri, dia ada satu special tau. Bila R dia 2/3, sebab janjang geometri kita darab tau. Jadi 20, kamu darab 2/3. Apa efek dia? 20 darab dengan 2/3. Jadi 40/3, betul tak? Kemudian kamu akan darab lagi dengan 2/3. Yang mana? Apa efek dia? Nombor yang efek adalah nombor atas dia.
Yang bawah tu senyum dia tengok je. Dan tak korang lah apa jadi. Nampak? Kan dia kedua darab tiga terus. Kan? Seterusnya dia akan jadi. Dia kat sini kita tengok sama ada kita nak ambil nombor atas bawah pun boleh. Tapi kalau nak ambil dua-dua pun tak apa. Maksud saya kat sini lah. Contoh TN ni kita boleh pakai formula kita sama ada kita boleh pakai ARN tolak 1 sama dengan TN macam ni. Yang saya masukkan A saya 20. Lepas tu R kita 2/3 N tolak 1 sama dengan yang ini 1280 per dengan 729. Buat macam ni. Boleh juga. Bila nak cari kuasa kena pakai log. Bila pakai log 20 tak boleh ada kat sini. Kita kena pindahkan 20 dulu. Darab 20 jadi yang tinggal apa? 2/3 N tolak 1 sama dengan 64 je kan? 64/729. Okey. Okay, bila log, kamu nak pakai log. Log kiri kanan ni, kamu kalau pecahan dengan pecahan ni, kamu boleh pakai atas, bawah je. Boleh pakai. Contohnya saya akan pakai apa? N tolak 1 sama dengan log 64 bahagi dengan log 2. Saya hanya ambil apa? Dengan ni. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6. Ini 6. Sama dengan tu 7, nampak? Kita test. Kalau pakai bawah-bawah, kamu akan dapat N tolak 1 sama dengan log 729 bahagi dengan log 3. Kamu akan dapat 6 juga. Itu kod dalam janjang. Dia special. Kalau pakai dua-dua, sama juga. Cuma problem dia pakai dua-dua. Nanti kamu nak tekan kalkulator gagal sangkut. Kalkulator mahal. Boleh pakai macam ni. Kat sini yang kita panggil dia, kalau kita jumpa pecahan dengan pecahan, bila kita nak guna log, kita boleh pilih sama ada atas saja ataupun bawah saja. Boleh pilih. Okey, tapi kalau nak selamat, pakailah semua. Okey, jawapan kita apa sini? 7. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Saya ambil soalan nombor 8 lah. Nombor 8 Macam susah nombor 8. Wow. Nombor 8. Nombor 8 dia berdasarkan apa ni? Soalan pengamiran dan juga pembezaan. Mungkin ada dua-dua ataupun satu sahaja. Israk dah tak tanya. Kan kena bahan tak nak tanya. Senang. Oi. Sombong. Okey. Yang berlorek. Tak apa, nanti kita lorek lah. Ini kemudian yang ini dia turun macam ni lorek dia mesti sini. Betul, kenapa dia tak putus-putus ni? Mesti ada lorek sini juga. Dua tempat. Sini X sama dengan 4. Sini R. Sini Y sama dengan X. Senang lah soalan ni. Memang senang. Cari R apa? Aduh. Kenapa bonus sangat ni? Ini bahaya kadang-kadang ada pelajar. Dia tengok soalan ni, dia memang dah tak suka pengamiran tau dengan perbezaan. Dia skip. Baca dulu soalan tu. Kan baca tu. Contohlah macam ni apa Alif kan. Mak kamu ada cari jodoh untuk kamu seorang. Tu dah suka. Macam apa mak ni? Kan, mencari jodoh pula. Tengok dulu. Pergi tengok dulu. Jaga hati orang tu, pergi tengok, jumpa sembang-sembang. Kemudian bagi tahulah kemudian. Kalau tak suka, pergi tengok dulu. Sebab jangan terus tak suka. Pergi tengok dulu. Kadang-kadang, lain macam mak punya pilih lain macam. Kan? Cuma bagi tahulah mak, Alif sebenarnya target kalau lepas Alif keluar universiti nanti, saya dah kerja. Kemudian Alif nak cari budak form 5 lah.
Jadi muda sikit. Tak? Tak. Tak, dia dah tak nak kahwin. Okey ni Jadi R tu apa? Pintasan X. Apa maksud pintasan X? Y kosong. Jadi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 8. Kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 8. X kuasa 3, 8. X sama dengan 2. Jawab sini, tolak satu markah. Kenapa? Soalan tanya? R sama dengan? Hitung luas kawasan Floret. Okey, luas kawasan Floret kita tengok. Mula kita kena pilih. Kita nak buat luas ni terhadap mana. Kalau kau tengok bentuk macam ni memang yang terbaik sebab kita ada koordinat X semua. Bila kita ada koordinat X semua, kita akan buat terhadap apa? Dx. Jadi luas kita akan buatkan formula. Luas sama dengan, kalau dx apa? Pengamiran y je lah. Jadi kita terus masukkan je lah pengamiran kita y. Sebab ada dua bahagian, kita kena pecahkan dia. Yang ini berapa tadi? 02. Kita masuk pengamiran 02. Y kita adalah X kuasa 3 tolak 8. Untuk mengelakkan keles, letak modulus. Sebab dia boleh jadi sama ada positif atau negatif boleh jadi. Okey. Jadi campur dengan modulus juga. Modulus pengamiran daripada 2 pergi ke 4 pula. Yang sama. Okey. Kalau kamu nak pakai kalkulator pun dah boleh lah kat sini. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kalau boleh tunjukkan yang kamu boleh membuat pengamiran. Itu biar tulis lah sini X kuasa 4 per 4 tolak dengan 8. X daripada 0 pergi ke 2 campur. Ada modulus pula modulus ni. Modulus tu hanya letak kalau kita dapat jawapan kita negatif, kita positifkan tu je. X kuasa 4 per 4 tolak 8X 24. Jawapan janganlah pergi ganti nombor kat sini. Pakai ni je, pakai kalkulator pengamiran tu je. Pakai kalkulator, pakai pengamiran kalkulator tu. Ni kalau kalkulator yang murah tu. X kuasa 3 tolak 8, 2. Yang murah. Yang mahal dia boleh tekan terus. Macam kau punya Mat, yang murah. Tekan tengok. Murah mahal, jawapan tak dapat. Saya mahal, 1000 lebih ada. Mana? Ni 1000 lebih yang nak yang mahal sikit. Yang mahal sikit ada yang 2000 lebih. Dia dapat 56. 56. Oi, congak nampak. Dia congak ya 56. Okey. Boleh? Soalan B kat sini. Dia orang ni sengap je ni. Boleh faham ke? Faham cikgu. Faham Okey. Pergi soalan B dia pula. Soalan B ni susah sikit. Susah sikit. Kita tengoklah biasanya kalau soalan tu Ishraq skip, susah. Betul. Sebab tak ada kawasan Floret tu lah. Tiba-tiba dia minta. Macam mana nak buat? Tengok tu. Sini ke sini. Okey. Dia kurang Y sama dengan X kuasa 2 per 3. Allah senang. Saya tulis ni saya tahu senang terus. Yang ini X sama dengan 4. Ini Y sama dengan Q. Allah, susah balik. Kawasan Floret di sini. Okey, ambil tu dulu kejap Apabila tiba-tiba apabila pula Betul lah soalan ni apabila kan.
Apabila kawasan berlorek diputarkan melalui 360 pada paksi Y. 360 darjah paksi Y. Okay, hati-hati ya benda ni. Bila kita putarkan 360, kamu kena ingat yang penting sekali kat sini kita akan putarkan yang diputarkan yang ni dulu. Dia akan putarkan satu per satu. Bila kamu putarkan yang ni, maka kita akan dapat isi padu kawasan ni. Nampak? Tapi kita nak isi padu kawasan ni, jadi kita kena putar yang ini juga. Bila yang ini kita putar, dia boleh juga menjadi, kita panggil dia apa? Silinder. Ataupun tak pakai silinder, kita pakai garisan ni. Yang ini kita boleh putar, yang ini kita putar. Siapa lagi besar? Yang ujung ni lagi besar. Jadi kita akan ambil isi padu kisaran yang besar ni, tolak isi padu kecil ni. Dia tak boleh buat macam luas, kita buat sekali. Isi padu dia kena buat satu per satu. Jadi kat sini saya akan ambil isi padu. Formula dulu V sama dengan paksi Y. Kita tulis dy. Paksi Y adalah dy. Kalau dy sini X kuasa 2 pengamiran pi. Formula dulu. Bila X kuasa 2, maksudnya dua-dua yang nak putar tu kena ada X kuasa 2. Ini contoh yang pertama apa? Y sama dengan X kuasa 2 per 3. Apa X kuasa 2 dia? X kuasa 2 adalah 3Y. Okay, yang seorang lagi siapa ni? X sama dengan 4. Kita nak apa? X kuasa 2. Berapa X kuasa 2 kita? 16. Kita sediakan dulu apa benda. Okay. Jadi kita akan buatlah isi padu dia. Jadi isi padu kita apa? Yang besar. Siapa yang besar? 16. Kita ambil 16 kat sini daripada mana? Daripada kosong ke Q. Kosong ke Q. Ingat kita putarkan pada paksi Y. Kalau paksi Y, koordinat kita mesti ambil dekat paksi Y. Kosong ke Q. Pi kat depan tak? Tolak dengan pengamiran siapa? Kosong ke Q juga. Nampak? Yang mana? 3Y. Dia jadi mudah ya sebenarnya. Tadi ada. Siapa padam? Okay. Sama dengan berapa isi padu dia bagi? 34. Oh, 1/2 pi. Jadi untuk selesaikan benda ni, kamu akan nampak benda pertama kita akan babaikan pi dulu. Sebab pi. Jadi pi. Yang ini kita buat dia punya pengamiran dia. Dia akan buat kotak. Sini akan jadi 16, akan jadi apa? 16 Y. Jangan silap jangan letak X tak. Ni Y 16 Y dekat kosong dan juga Q tolak dengan yang ni akan jadi apa? 3Y akan jadi 3Y kuasa 2 per 2 pengamiran tambah 1 turun bawah. Okey, kemudian sini akan jadi kosong Q sama dengan 34.5 senang kita. Okey. Yang ini mudah sebab apa? Masuk kosong tak ada efek. Masuk kosong tak ada efek. Yang efek masuk Q saja. Bila kita masuk Q kita akan dapat 16 Q tolak dengan 3Q kuasa 2 per 2 tolak dengan 34.5 sama dengan kosong. Kenapa saya bawa ke sebelah? Sebab saya nampak ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2 maksudnya automatik dia akan jadi kuadrat. Ambil kalkulator, kamu terus fakturkan saja Q kita. Ni A, ni B, ni C. Saya tak susun. Boleh congak 69 32. Oh, sah. 32 64 69. Apa saya tunggulah. 4 kali 2 32 kali 2
69. Oh, yang ni A. Boleh saya tengok. Ni 69 dengan 23. 3 tak boleh. Kena 32. Oh, ni negatif. Boleh. Jadi akan dapat 23 dengan apa? Kalkulator. Ah, 3 dengan 22 positif. 23 per 3. Ini yang nak cakap tadi ni. Jadi jawapan kita ambil 3. Kenapa? Sebab dia nak kurang pada 5. Itu je soalan dia tanya. Dia nak Q je ke? Nah, ingat ada lagi. Nak Q je. Senang. Boleh? Okey, satu soalan lagi, satu soalan. Ni boleh next? Ha? Yang mana? Tengok yang susah sikit lah, agak-agak. Kinematik. Nombor 6. Kinematik. Buktikan trigo. Buktikan trigo. Kita apa? Besok ada lagi. Besok kita sambung kan. Kinematik besok lah. Senang sangat lah. Trigo. Permintaan daripada Sapuan. Dia nak trigo. Okey, sorry. Salah nama. Oh, okey. Soalan agak susah lah. Macam trigo ni soalan dia macam ni je. Macam apa? Isak? Binomial. Trigo ni dia macam binomial ya. Buktikan. Okay, macam mana nak buat buktikan? Yang pertama, salin soalan. 2, nak pakai bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu, bahasa tak ada masalah sebab dia bahasa kamu buka kertas dia tiba-tiba dia tak keluar. Sila tekan 1. Untuk tak ada. Itu je. Bila kamu buat benda ni, yang pertama, lepas kau buat ni, kamu kena slash kat sebelah ni. Sebelah ni formula tu. Yang berkaitan. Contoh, formula berkaitan kita yang pertama apa? Dia ada kod dengan tan. Ada kaitan. Jadi, cerita dia kod A sama dengan 1 per tan. Jadi kat sini kita boleh ada kerja kat sini. Kita boleh buat kerja kat sini. Nampak? Jadi yang belah sini, kod 2A. Kod 2A kita tak ada. Tapi kita ada tan 2A. Tan 2A adalah 2 tan A per dengan 1 tolak tan cos 2A. Kalau kamu letak ambil formula, letak kat depan. Okey. Bila kita nak tukarkan jadi dia nak apa? Kod. Jadi bila cerita dia tentang kod 2A, kita hanya perlu terbalikkan benda ni je. Balikkan dia akan jadi apa? 1 tolak tan cos 2A per dengan 2 tan A. Okey. Kemudian dia ada 2 kat depan. Darab 2. Kita darab ni dengan 2. Jadi ini pun kita akan darab dengan 2. Jadi matilah 2 ni. Jadi apa kita buat? Kita kena buat yang sebelah sini mesti dapat ni. Betul tak? Idea. Jangan padam ni biar je. Ni idea kita. Jangan padam. Dalam exam jangan padam ni biar. Idea. Keluarkan formula semua. Jadi saya akan tukar ini jadi apa? 1 per tan A tolak dengan tan A dapat tu jawapan. Sebab apa? Kita samakan bawah aja, betul tak? Bila samakan bawah kita akan jadi apa? Ni darab ni. Betul. Kita akan per dulu.
tan A, yang ini darab ni akan jadi 1 tolak tan kuasa 2 A. Kesilapan pelajar, dia tengok ni, dia tukar jadi sek pula. Habis hancur. Tak ada sek pun belah sini. Dah dapat. Dapat dah yang ni betul tak? Sama kan? Kita teruskan kita buat apa. Macam mana nak dapatkan benda tu? Kita hanya perlu buat benda ni. Seterusnya kita buat apa? Kalau kita buat belah sini nak jadi belah sini, kita tak boleh usik. Kita tak boleh usik belah sini. Kita hanya boleh usik belah sini. Nampak? Jadi nak usik dia, kita darab dengan 2 lah. Maksudnya kita darab dengan 2 per 2. Dapatlah. Kita dapat kat situ. Dia akan jadi 2. Apa dia? 1 tolak. Tan kuasa 2A. Per dengan 2 tan A. Sama dengan. Ni olok-olok cerita dia. Dah dapat benda ni. Kuat. Okay. Biasanya kalau saya tak buat 2 kali 2 ni. Saya terus ni. So saya dah dapat benda ni. Ni saya terus ni. So markah dia 3 je. Tapi cara dia macam ni lah. Maksudnya segala formula yang berkaitan tulis kat sebelah tu. Ada kaitan ke tak ada kaitan kan? Tulis sebelah tulis. Bagi kita nampak. Nanti kita tahu nak ambil, nak ganti macam mana. Dan kadang-kadang bila pergantian tu tak perasan pun jadi. Kalau dah 3 kali buat, tak jadi juga, kamu ambil jawapan letak je bawah. Kau tulis kat situ apa? Terbukti. Sebab kita dah cuba, bukan dah cuba. Kita bukan kosong, kita dah tulis something. Kan? Saya dapat. Jangan tinggal kosong, topik ni bukti. Pembuktian jangan tinggal kosong. Sebab pembuktian hanya perlu buktikan je. Kan? Tak ada kira-kira pun. Sebab selalunya skip, jangan skip Ustaz. Step pertama apa? Salin soalan. Step kedua, tengok formula. Apa yang kau rasa formula, kau ganti je. Kalau kau ganti sekali, kau nampak idea, dapat dah. Kalau ganti sekali, tak dapat idea, kau ambil jawapan tak bawah. Terbukti. Tiba-tiba terbukti. Kan? Markah 3. Dia bagi apa? 1 ke 2 ke, ambil. Maksudnya tak kosong. Tinggal kosong-kosong. Macam mana dapat kod 2A? Ni. Bila tan, kita terbalikkan jadi kod. Jadi saya terbalikkan ni, balikkan sok je ni. Tapi sebab dia ada 2, tu saya darab 2. Bila darab 2, matilah yang 2 ni, yang tinggal ni. Ni yang tinggal. Sini pergi sini. Ni. Sebab yang ini adalah kod. Ni kod ni asal. 2 tan kat bawah. Ni kod. Dia ada 2 kat depan. Bila kod ada 2 kat depan, 2 kod. Betul kadang-kadang benda kan. Kat sini yang jam betul tak? Tapi kamu tengok kat sini. Ambil letak je lah. Tapi ini dengan padam. Ini dengan padam. Maksudnya dia dah tengok. Kita tahu kita guna formula apa. Tak semestinya jalan kerja dia yang ni saja. Tak. Yang kita pakai formula apa. Kita keluarkan. Kita ganti apa. Semua dikira. Okay. Untuk soalan seterusnya. I sketch. Oh, ini sketch. Ini sketch. Nah, macam saya bagi tadi lebih kurang. Kan? Ini macam kita dah buat hari tu. Sketch saya buat. Agak. Tulis graf sin lukigram macam gigi. Lagak. Y sama dengan 2 sin 3 per 2 X. Untuk X berada di antara 0 dengan pi. Okay. Jadi apa kita buat? Kita buat cara lakaran kita. Pertama kita lukis penuh dulu. Kita lukis penuh dulu. Berapa banyak dia nak? Dia nak berapa banyak dekat sini? 1/2. Graf apa? Sin. Tinggi dia berapa? 2 agak-agak. Dia nak 1/2. 1. Ni dengan ni pastikan sama tinggi. Jangan kau buat tinggi rendah. Setengah. 1/2. Kan? Berapa amplitude dia? 2. Di bawah
Negatif 2. Tengah-tengah kosong. Nampak? Tapi dia nak sampai pi je. Kalau penuh, ujung mesti 2 pi. Kat mana pi? Tengah-tengah. Sini pi. Jadi belakang ni kita padam. Dapatlah jawapan dia tu. Ni, habis. Ni jawapannya. Bagi cantik, letak Y. Letak X. Terbang. Yang ni tak, ini tadi sebab kita buat apa pi, ni pi. Varian pi. Macam mana? Saya sekarang saya tak tahu nak tulis macam mana lambang Omicron. Tahu macam mana? Tahu. Lambang tak tulis. Dia cacat. Tak boleh. Boleh, tapi tak lawa lah. Cacat. Lambda, macam mana cara nak tulis lambda? Berlari kan? Berlari. Oh ya. Tahu. Penting pun mana tahu itu masuk kan. Omicron. Omicron. Dia punya simbol dia O je. Jadi kita boleh tanyalah kat adik kita ni. Okey. Dek, ni apa? Bulat salah. Ini O salah. Ni apa? Omicron. Apakah nombor bulat yang tak bulat? Sebaik tak bodoh sangat kau. Aduh. Selalu cara tu ramai pening kepala tu. Nombor bulat yang tak bulat tu apa? Nombor bulat yang tak bulat. Ada tak nombor bulat yang bulat? Apa? Kosong bukan nombor bulat. 10 bukan nombor bulat, dia tak bulat. 8 dia 2 bulat. 8 2 bulat. Tapi saya lukis 8 telur. Dah. Dah dapat. Yang tu. Soalan tu, persamaan tu dapat senang kan? Okey, dia bagi apa? Sin 3/2 x sama dengan 3x per 2 pi. Tolak dengan 1/2. Kita hanya samakan dengan ni je. Maksudnya benda yang tak cukup dia apa? 2. Kita darab 2 semua orang. Darab 2. Darab 2. Jadi yang tinggal apa? Ini jadi y. Ini jadi 3x per pi. Ini jadi 1. Itu je. Kemudian kita buat 6 kotak untuk nak plot garis lurus. Okay, kalau x kosong, y kita akan jadi negatif 1. Kemudian
Kalau X ambil ujung apa? Pi. Ambil ujung pi. Kalau pi 3 tolak 1 2. Pergi pula. Kosong negatif 1 dengan pi 2 sini. Jadi senangnya. 1 penyelesaian sahaja. Jawapan kita adalah 1 penyelesaian. Okey? Boleh? Dan kamu boleh tekan kalkulator ni boleh sebenarnya. Boleh tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Soalan asal. 2 sin 3/2x tekan sama dengan shift calculate. Yang ni kena dalam kurungan tengok sin kan. Oh, kata kita pandai. Okey tak apa, teruskan. Sama dengan bukan kuasa 2, ada kuasa 2, tak ada kuasa 2 dia. 3x per yang asal per 2 pi. Tolak 1/2. Dapat jawapan? Ada berapa jawapan? Satu je x je. X saja satu. Kalau dia ada banyak jawapan dia keluar 1, 2, 3. Dia akan keluar. Boleh pakai kalkulator saja. Mudah kan? Otak. Sebenarnya otak manusia ni lebih hebat berbanding dengan kalkulator. Kan? Cuma kalkulator ni dicipta untuk mengurangkan kegunaan otak manusia. Jadi bila manusia dah lama sampai pakai kalkulator, dia kurang pakai otak. Bila manusia ni kurang pakai otak, dia seolah-olah tak pakai otak. Bila dia tak pakai otak, dia seolah-olah tak ada otak. Okay. Adakah kamu pakai kalkulator kamu tak guna otak? Guna. Kalau kau tak guna otak, kau tekan kalkulator seperti kau bagi kalkulator kepada budak berumur 1 tahun. Dia tak pakai otak. Okey. Habislah kelas untuk hari ini. Kita sambung esok. InsyaAllah esok kita sambung pada waktu yang sama. Malam ni mungkin saya akan tambah soalan sikit. Sebab soalan tinggal sikit lagi. Saya target mungkin. Tengoklah nanti. Dia tak suka lah trial tahun ni. Tak boleh masuk lah. Mat itu ada masuk tak trial? Tak ada kan? Dia susah nak masuk trial tahun ni. Saya akan ambil soalan lama-lama sikit. 1990 saya pun tak exam lagi. Tapi kamu punya silibus ni, dia macam soalan sebelum tahun 2013. Sebelum tu. Sebelum tahun 2013 kan? Sorry. 2003. 2003 macam ni lah. Macam kamu punya lah. Kertas 1 perpanjang soalan. Betul kertas 2 perpanjang. Kan? Betul MA ramai tak ambil, ramai drop. Jadi insyaAllah di rumah masih kita jumpa lagi besok petang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik. Hari ni mesti siapa diri. Siapa lagi ya?